Kaedah pembacaan staff terbalik. Okey, kita pergi kepada kaedah pembacaan staff terbalik. Okey, kaedah pembacaan staff. Macam mana nak baca staff? Terutamanya staff terbalik. Staff terbalik ni ada fungsi dia lah, ada fungsi dia, ada keadaan tu kita perlu baca staff tu terbalik. Okey, staff boleh dibaca dengan cara tegak, normal lah, cara normal, biasalah kan kita tegak, atau dipegang secara terbalik pun boleh juga. Ini invert. Selalunya kita memegang staff secara tegak, tetapi untuk mendapatkan arah selaras lantai bawah suatu objek, kita boleh gunakan kaedah staff terbalik. Contohnya kat sini ada jambatan. Kita nak tahu berapakah aras dekat jambatan ini. Berapa tinggi jambatan ini daripada aras purata laut. Okey. Jadi kita boleh terbalikkan staff ni, letak dekat bawah jambatan tu, kita cerap kat sini. So ini kita panggil bacaan staff terbalik. Ini benchmark lah. Benchmark pandangan belakang, pandangan hadapan tu staff terbalik. Supaya kita boleh kira berapakah tinggi jambatan ini daripada laras purata laut. Itu tujuan untuk staff terbalik tadi. Okay, kaedah bacaan adalah sama. Cuma angka-angka bacaan pada staff akan nampak terbalik. Nilai bacaan staff terbalik mempunyai tanda negatif. Oleh itu, nilai beza tinggi bagi titik tersebut adalah jadi tambahlah. Contohnya beza tinggi, kebiasaannya pandangan belakang tolak pandangan hadapan, kita tolak kan. Tapi kalau terbalik, nilai itu adalah nilai negatif. Apabila negatif, kita kena tambah. Jadi tambah, dia akan dapatlah ketinggian dia. Dapatlah dia punya tu. Beza tinggi tu akan tambahlah kat sini. Okey, kalau kita terbalikkan staff, nilainya akan jadi negatif. Okey. Okey, tinggi jambatan sama dengan benchmark campur dengan pandangan belakang campur dengan pandangan hadapan. So kita akan dapatlah bacaan tinggi jambatan ini. Okey, faham? Okey, kita tengok kat sini, contoh kat sini macam mana dia buat pembukuan untuk yang ada staff terbalik. Yang ada staff terbalik. Ini dekat bawah jambatan ini adalah staff terbalik lah. Ada 1, 2, 3, 4 yang kita letak staff terbalik. So macam mana cara tulis dia? Dekat sini akan jadi negatif. Pandangan belakang, okey, dicerap dekat pandangan belakang dekat TBM ini, iaitu 0.7770. Kemudian cerap dekat jalan raya 1.632. Cerap dekat bawah jambatan, negatif. Kena letak negatif kat sini, 2.417. Kemudian dia cerap pandangan hadapan dekat bawah jambatan juga, negatif 3.167. Kemudian dia pindahkan alat, dia cerap balik sebagai pandangan belakang, negatif juga lah sebab di bawah jambatan, staff terbalik 2.963. Kemudian dia cerap balik pandangan antara bawah jambatan juga, okey, 2.487. Kemudian dia cerap balik pandangan hadapan di bawah jambatan juga, staff terbalik, negatif 2.901. Kemudian dia pindahkan alat ke jalan, so dia cerap balik dekat bawah jambatan tu sebagai pandangan belakang, dan dia cerap pandangan antara, kemudian dia cerap pandangan hadapan, dia pindah balik, dia cerap pandangan belakang dan pandangan hadapan, habis. Jadi kat sini cara tulis dia, maknanya kat sini cara nak tunjuklah bagaimana kalau staff tu terbalik, cara tulis dia mesti negatif. Bacaannya adalah negatif. Okey. Kita baca kat situ. Dia kata kat sini kaedah bacaan adalah sama. Kaedah sama saja. Kita baca saja, cuma angka bacaan staff akan nampak terbalik lah. Angka tu akan nampak terbalik. Tapi nilai bacaan staff terbalik mempunyai tanda negatif. Awak baca kat sini berapa tingginya. Baca saja nilai kat sini. Okey. Ya, ada tertera kat sini, awak baca saja. Dia mesti daripada sini ke sini lah. Kita kena ukur daripada sini ke sini lah. Maksudnya, okey. Kalau yang ni kita ukur daripada sini ke sini. Okey. So sebab tu dia jadi negatif. Okey.
Okey, itu cara untuk staf terbalik. Okey, pelarasan alat aras pula. Kita masuk pada pelarasan alat aras. Ada dua pelarasan. Okey, pelarasan yang pertama adalah pelarasan sementara dan yang kedua adalah pelarasan tetap. Apakah yang dikatakan sebagai pelarasan sementara? Okey, pelarasan sementara ini biasanya kita ajar dekat alat senang sikit, praktikal senang sikit kan, macam mana nak laraskan alat tu. Pelarasan sementara ni maksudnya awak set up alat tu di tapak lah. Contohnya titik pindah tadi kan, awak pindahkan alat ni tanah. Okey, pindahkan alat, awak nak set up ni. Ini kita panggil pelarasan sementara. Nak dirikan alat ini, nak masukkan bubble alat ni supaya dia betul-betul horizontal. So ini kita panggil dia sebagai pelarasan sementara lah. Okey, sebab sementara. Lepas ni kita nak pindah pula, pindah ke titik yang lain. So dia akan jadi, sebab tu kita panggil pelarasan sementara. Pelarasan sementara ni biasanya kita akan menggunakan bubble yang ada pada alat itu. Okey, pelarasan sementara adalah pelarasan yang perlu dilakukan setiap kali alat aras didirikan sebelum memulakan cerapan. Okey, pelarasan ini dilakukan setelah alat aras didirikan di atas tanah dan memastikan alat aras betul-betul berada dalam keadaan aras. Keadaan adalah seperti berikut. Macam mana kita nak laraskan alat ini supaya alat aras ini betul-betul aras, betul-betul horizontal. So langkah yang pertama, kita ada bubble. Okey, bubble ni. Kita ada bubble. Okey, langkah pertama, hala teropong selari dengan mana-mana skru. Okey, kaki 2 dan 3. Pusing kedua-dua skru kaki serentak pada arah berlawanan sehingga gelembung aras berada di tengah-tengah. Okey, gel gelembung aras. Gelembung aras. Gelembung aras ni dekat dia ada dua gelembung aras ni sebenarnya. Dia ada dua, satu dekat alat ni gelembung panjang dan satu lagi dekat bawah ni. Dekat bawah ni dia akan ada gelembung bulat macam ni. So sekarang ni kita akan laraskan gelembung bulat ni dulu. Gelembung bulat ni kita laraskan dengan menggunakan skru. Dia ada 3 skru, 1, 2, 3. Okey, kaedah yang pertama kita perlu selarikan dahulu teropong ini. Selarikan dengan teropong ini, selarikan dengan 2 skru. Mana-mana skru lah. Sama ada awak nak pakai 1, 3 pun boleh, 2, 3 pun boleh, 1, 2 pun boleh. Contohnya kat sini awak selarikan dengan skru 2 dan 3. Okey. Pandangkan ke situ. Kemudian awak pusing skru 2 dan 3 ni pada arah yang berlainan. Arah berlainan lah. Kalau pusing macam ni, pusing macam ni lah. Okey. Pusing pada arah yang berlainan sehingga bubble ini masuk ke dalam ke tengah-tengah. Okey. Berada di tengah-tengah. Okey, langkah yang kedua, step yang kedua, pusing pula teropong tadi. Tadi kita buat selari kan. Yang ni kita pusing sehingga dia berserenjang dengan skru 2 dan juga 3. Kita pusing 90 darjah pula. Kemudian kita okey. Pusingkan skru kaki pelaras nombor 1. Okey. Jangan pusing 2, 3 sehingga gelembung aras berada di tengah-tengah. Okey. Tadi kita dah setting 2, 3. Bila kita pusing 90 darjah daripada 2, 3, kita akan adjust di sini saja. Skru yang dekat 1 ni. Kita adjust sehinggalah bubble tu berada di tengah-tengah. Itu kaedah untuk pelarasan sementara lah. Okey, langkah 3 pula. Langkah 3, pusing teropong 90 atau selari dengan skru 2 dan 3 tetapi berlawanan arah dengan langkah 1. Pusing kedua-dua skru kaki serentak pada arah berlawanan sehingga gelembung aras berada di tengah-tengah. Okey, sekarang ni teropong ni kat sebelah sini kan. Yang mula-mula tadi langkah 1 teropong di sini. Yang langkah 3 teropong dekat sini pula. Kita arah berlainan lah.
Teropong dekat situ, kita cuba masukkan lagi bubble supaya berada di tengah-tengah. Sebab kalau kita pusing, kadang bubble tu tidak berada, dia lari sikit lah. So kita masukkan balik. Kena langkah yang keempat, pusing teropong 90 darjah. Teropong 90 darjah juga. Tapi yang ni ke atas kan. Yang ni teropongnya dekat sini. Tapi yang ni teropongnya di bawah. Okey. Kemudian kita adjust balik ni supaya bubble ni masuklah. Jangan pusing skru 2 3 lah. Kita pusing yang ini saja, yang satu saja. Okey. Okey, langkah 5 pula pusing teropong semak balik. Ini kita semak lah. Pusing teropong 90 dan kembali ke kedudukan asal. Sepatutnya gelembung aras akan berada di tengah-tengah pada mana-mana arah. Okey, jika gelembung masih tidak di tengah-tengah, ulang langkah 1 hingga 4. Okey. Rajah 22 pelarasan sementara. Okey. Jadi apabila kita dah buat 4 langkah 1 hingga langkah 4, kemudian kita akan semak balik, kita cuba pusing alat tu, pusing, kita tengok. Dah masuk ke tak? Kalau dia masuk tu, maksudnya okey lah. Kalau dia tak masuk tu, cuba ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali tak okey juga, maksudnya alat tu memang rosak lah. Okey. Okey, faham untuk pelarasan sementara? Okey, pelarasan sementara tu maksudnya kita nak set up alat tu lah. Sebelum kita mulakan bacaan, kita kena set up alat tu. Kena pastikan alat tu betul-betul pada keadaan aras. Pada keadaan aras ataupun pada keadaan horizontal lah. So, kita menggunakan bubble tadi. Dan juga skru kaki ya. Okey, pelarasan tetap. Pelarasan tetap ni adalah ujian 2 piket. Ujian 2 piket. Pelarasan tetap adalah pelarasan yang hanya perlu dilakukan apabila didapati keadaan pada binaan alat tidak lagi betul. Ini boleh ditentukan dengan melakukan ujian ke atas alat tersebut sebelum ianya digunakan. Ujian ini dipanggil sebagai ujian 2 piket, 2-pet test. Tujuannya ialah untuk menentukan sama ada kedudukan garis kolimatan betul-betul ufuk setelah gelembung dilaraskan. Prosedur ujian 2 piket adalah seperti berikut. Jadi pelarasan tetap ini adalah kita nak check lah dia performance alat itu sebelum memulakan kerja. Okey. Jadi yang ni sekali saja buat. Kita buat sebelum mula kerja tu kita buat dululah. Kalau tak okey, kita kena ambil alat yang barulah. Okey, kemudian baru kita akan buat pelarasan sementara. Okey. Okey, cara nak buat ujian 2-pet test macam nak buat? Buat ujian 2 piket untuk mendapatkan keupayaan alat laras anda seperti dalam rajah di bawah. Okey, macam mana nak buat ni? Okey, 25, 25. Okey. Saya rasa yang ini kaedah yang ini lain sikit lah daripada biasa. Sebenarnya kita buat teknik lain so saya cuba buka satu lagi nota Okey, tu pet test. Kita tengok yang ni. Tak keluar pula. Okey, leveling tu pet test. Kita nak buat tu pet test. Practice
Okay, two-bit test. Objective two-bit test is a surveying operation carried out to determine whether the leveling bubble exists and telescope line of sight are parallel. Okay, equipment. Okay, automatic level 1. Inilah alat ni. Okay, tripod 1. Okay, tripod. Okay, ni. Masih dalam talian ke ni? Masih. Okay, staff. Okay, ada. Tu lah. Okay, kemudian staff level 1. Ni staff level. Ni 2 lah. Staff level ada 2 biasanya. Hang pula. Okay. Staff kena ada 2 biasanya. Kita ada ambil dia punya alat arah 1, tripod 1, staff 2. Okay, bubble ni 2 lah. Sebab ada staff 2. Okay, tape. Measuring tape kita pakai untuk ukur jarak. Okay. Okay, cara nak observe. Observation macam nak buat. Tu. Tu cara untuk kita tenang bacaan. Okay, ni nak baca staff lah. Tadi kita dah belajar. Okay, fieldwork procedure. Okay, each group will be required to perform a two-pad test to check the level instruments. Each person is the group should record the result of the two-pad test in their own field book, set out and mark on the ground with wooden pegs driven into the earth or nailed in tar. 2 points some 30 meter apart. Okey, kita boleh tanda kalau dekat tanah kita tanda pakai kayu, kalau dekat jalan kita pakai paku lah. Okey, set up level instrument midway between two pad test. So kita ni lah. Kita terus kepada gambar rajah. Okey, two pad test. Jarak A ke B 30 meter. Kita buat okey, yang pertama 30 meter dulu. Kita buat yang 30 meter. Okey. Okey, ni 30 meter ukur dengan pita tape daripada sini ke sini. Titik A, titik B. Ukur 30 meter. Ukur length A to B. Okey, tu 30 meter. So, start dekat titik A, start dekat titik B. Okey, alat di tengah-tengah. Okey, 15 lah. Okey, L bagi 2. So, kita ambil bacaan di titik A, S1. Bacaan di staff B sebagai S2. Okey, the height difference MAB sama dengan S1 tolak dengan S2. Height different lah. Okey, setup kedua 30 meter juga. Okey, alat di luar pula. L dekat sini L bagi 30 bagi 10. Berapa 30 bagi 10? 3 meter lah, daripada sini ke sini 3 meter. So kita baca pula dekat titik A, dekat staff A ni sebagai S1 prime. Kemudian dekat titik B ni S2 prime. Tadi alat di tengah, kemudian kita buat setup yang kedua, alat di luar. Okey. So kita pun buatlah dia punya height difference M prime tadi S1 tolak dengan S2. Okay, observation data and analysis. Distance 30 meter. First setup, second setup. Okay, yang first setup tadi yang alat di tengah-tengah lah. Okay, yang second setup alat di luar. Okay, 60 meter. Untuk 60 meter, ini sama macam yang tadi, cuma jarak tadi 60 meter kita buat. Jarak tadi kita buat 60 meter. Tadi 30 kan? Semua sekali yang untuk 60 meter kita buat jarak tu 60, kemudian dibuat dekat tengah dan juga di luar.
Kita check lah, yang ni jarak 30, ini jarak 60. Kita check lah. Okey. Cuma nak tahu okey ke tak? If M dan juga M prime ni sama, then the instrument okey lah. Sekiranya M ni beza tinggi dekat tengah-tengah dan juga di luar ni sama, maknanya alat tu okey. Okey, kita cuba pula yang jarak jauh pula. Jarak jauh 60. Sama tak? M dengan M prime ni sama tak? Kalau sama, maknanya okey lah. Okey. Habis. Faham tak tu pet test macam mana? Okey. Kita tengok. Ini besar sangat ni kan. Ini bacaan yang ujian sebelum pelarasan. Ujian selepas pelarasan. Yang ini besar sangat ni. Bezanya ni 0.39 ni. Dia lebih kurang dalam untuk ujian 2 piket ni rasanya tidak boleh lebih daripada 5 mm. Alat tu tak boleh lebih daripada 5 mm. Mana beza tinggi dia tidak boleh lebih daripada 5 mm. Okey. Beza tinggi ni lah. Beza di antara M dan juga M prime ni tidak boleh lebih daripada 5. Ni nampak kat sini dah ada tulis ni. Okay, if not, jika tidak sama, then dia kena less than 5 mm. Okay. Beza di antara M dan juga M prime ni tidak boleh lebih daripada 5 mm. Jadi alat tu okey lah. Kalau lebih maknanya alat tu tidak okey. Okey. Okey, ada pertanyaan untuk tupet test? Tak nampak? Tak ada kat sini. Ini saya tak baca tadi. 5 mm beza di antara tadi. Okey. So settle untuk tupet test. Okay, dah nak buku 1 dah. Okay, masalah ukur Okay, kita pergi sikit lah. Boleh lagi tu. Buku 1 berhenti Kita tengok masalah khas ukur aras. Masalah khas ukur aras. Ke tak apa, kita sambung ke depan lah kot. Dah. Macam dia banyak kan masalah kan untuk ukur aras ni, ada banyak ni. Selisih kalimatan, ukur aras salingan, kegunaan ukur aras. Okay, tak apalah, kita tengok ada 2 tu. Kita tengok sikit. Ini habis lah. Kita tengok masalah khas untuk ukur aras ni, kemudian habis lah. Okay. Masalah khas ukur aras. Okey, selisih kolimatan selisih kolimatan. Okey, salah satu syarat dalam kerja ukur aras adalah garis pandangan seles kalimatan mestilah betul-betul mengufuk semasa cerapan dibuat. Masalah timbul jika garisan pandangan tidak mengufuk kerana faktor binaan alat dan usia alat yang lama. Akibatnya akan timbul selisih kolimatan E. Nilai selisih kolimatan adalah berkadaran dengan jarak staf dari alat. Sebab itu, untuk mengelak selisih kolimatan, jarak pandangan hadapan dan juga pandangan belakang mestilah sama. Okey, ini masalah yang biasa berlaku dekat alat aras. Jadi, disebabkan oleh faktor binaan alat dan juga usia alat tu. Alat tu dah makin lama, so mungkin dia akan berlakunya selisih kolimatan, iaitu E tadi. Jadi untuk mengelakkan selisih kolimatan ini, kita seboleh mungkin kita cuba buat jarak di antara staf ni dan juga ni kita buat lebih kurang sama. Kat sini kena lebih kurang sama lah. Kalau kat sini 15 meter, sini pun 15 meter.
Ini untuk mengelakkan daripada selisih kolimatan. Okey. Sebab apa? Kolimatan ini sebenarnya dia adalah garisan tu dekat alat tu. Dekat alat ni. Ni alat. Dia punya line untuk garisan kolimatan ini sepatutnya dia mesti horizontal. Okey, cuba bayangkan ini kalau horizontal. Okey, katakan panjang dia kita start kat sini, gini start kat sini. Jaraknya tak sama kan? Tak sama panjang. Kalau alat itu okey, tidak ada masalah. Alat tu okey, tidak ada masalah sebenarnya. Ni tanah. Okey, ini kalau okey dia tidak ada masalah. Dia tidak akan berlakunya error yang besar lah. Kalau alat itu tak okey, alat tu okey tu maksudnya dia punya, saya okey yang sebelah sini pula Ini yang okey, ini okey. Kalau yang tak okey macam ni. Contoh dia. Alat kita letak kat sini. Katakan garisan kolimatan dia tu tidak betul-betul mengufuk Dia ada condong sikit. Adalah beberapa radius kat sini lah sikit Okey, kalau awak baca staff kat sini kan dia pendek, ni panjang kan. So kat sini akan ada error ni kat sini. Kat sini akan ada error. Disebabkan oleh sudut ni. Dekat sini sikit je. Nampak tak? Sebab itulah kalau ada error ni, untuk mengelakkan error ini disebabkan faktor usia, kita letak sama panjang. Kita letak ini dengan sini sama panjang, jadi selisihnya lebih kurang sama. Sebab besar sudut itu lebih kurang sama. Okey. Kalau kita letak sini jauh, sini dekat, ini sudutnya kecil, ini sudutnya besar. Jadi dia punya perbezaan bacaan tu akan jadi lebih tinggi. Kalau kita letak sama panjang, jadi dia punya pembetulan itu akan jadi terhapus. Error tu akan boleh dimasukkan. Dia boleh dimasukkan. Kalau dia buat sini pendek, sini panjang, jadi error tadi tidak boleh dimasukkan lah. Sebab dia punya sudut ini berbeza lah. Ini besar, sini kecil. Kalau sama besar, jadi kita boleh masukkan error tu. Okey, faham tak? Ini masalah yang biasa berlaku lah. Jadi saya cadangkan untuk awak buat kerja ukaras ni, make sure seboleh mungkin lebih kurang sama di antara alat dan juga staff ni. Pandangan belakang dan juga pandangan hadapan ni kena lebih kurang sama untuk elak daripada berlakunya selisih kolimatan. Yang kedua adalah ukur aras salingan. Okey. Ukur aras salingan. Okey, di dalam keadaan kerja ukur yang normal, jarak pandangan belakang dan pandangan hadapan hendaklah sama bagi mengelakkan selisih kolimatan. Okey, bagi kes tertentu, keadaan tersebut tidak dapat dilakukan, terutamanya di dalam keadaan suatu kerja ukur terpaksa melintas sungai atau jalan raya yang lebar. Okey, masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan kaedah ukur aras salingan. Okey. Tadi sepatutnya kita nak mengelakkan daripada selisih kolimatan tu berlaku, kita letak jarak di antara staff dan juga alat tu lebih kurang sama. Iaitu untuk pandangan belakang dan juga pandangan hadapan tu dia lebih kurang sama. Dia kena sama lah baru okey kan. So kalau disebabkan oleh keadaan tertentu, kita tak boleh buat macam tu. So kita boleh masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan kaedah ukur aras salingan. Macam mana nak buat tu? Contohnya kat sini ada parit. Kat sini ada parit. Ukur aras salingan melintasi sungai. Macam mana ni kita nak buat ukur ada sungai pula. Macam mana nak buat kan? So kalau berada sungai, kita kena buat ukur aras salingan. Cara dia, prosedur kerja adalah seperti berikut. Okey, rajah 25. Okey, alat di titik A. Kita letak alat di titik A. Okey, staff di titik X dan juga Y. Alright. Jadi okey, baca
alat di titik A ni kita baca staff di X. Kita baca staff di X dan Y. Ukur A ke X. Okey, bacaan di X sama dengan X1 dan bacaan di Y1. Okey, jadi kita salingan maksudnya kat sini. Dia semak lah. Okey, dia alat dekat titik A. Kita letak staff di X dan di Y. Okey, kita baca X1 ni adalah untuk bacaan di A. Okey. X1 kemudian Y1. Kita baca dekat X dan juga Y daripada A. Kemudian kita pindah alat ke titik B. Kita pindah alat ke titik B dan staff di X ni jangan gerakkan. So yang ni kita pergilah merintah guna jambatan pergi sana. Diri alat di sini kita cerak staff Y ni sebagai Y2 dan cerak staff X ni sebagai X2. So ini kita panggil salingan lah untuk cross check. Okey, jadi dah ambil bacaan itu, kita pun buat calculation. Beza tinggi pertama X1 tolak Y1, kita dapat delta H1. Kemudian X2 tolak Y2, kita dapat delta H2. Okey, beza tinggi mutamak sama dengan delta H sama dengan jumlah tinggi 1 campur dengan jumlah tinggi 2 bahagi 2. Okey, bahagi 2. So, kita dapatlah dia punya beza tinggi. Ataupun kita boleh menggunakan formula ni 1/2 X1 tolak Y1 campur dengan Y2 tolak Y2. Okey. Samalah ni. So, aras laras B sama dengan aras laras A campur dengan beza tinggi tadi yang ni. So gitulah kita akan dapat. Okey. Jadi untuk yang ini disebabkan oleh ada sungai di sini, kita tak boleh apa nama kat sini. Susahlah untuk ni nak buat ni. Jadi kita kena untuk dapatkan aras laras di titik B ni. So keadaan macam tu lah. Okey, maknanya letak di titik A. A ni maknanya kita kena menggunakan ladung lah kat sini. Kita kena menggunakan batu ladung untuk pastikan kedudukan apa nama alat aras ni betul-betul tepat pada titik A. So kita letak staff di titik X, Y dan kat sini kita kena letak batu ladung ni betul-betul tepat di titik B. Mana kita kena tanda piket kat sini, piket A, piket B. So kena letak batu ladung betul-betul di sini. Dan bila kat sini dia dah set kat sini memang susah sikit lah untuk set up sebab kita kena menggunakan batu ladung. Okey, batu ladung tu maksudnya dia ada benang, ni benang. So kita akan dia sekejap Okey, ni benang katakan straight ni straight. So kat sini akan ada satu besi tajam macam tu. So kalau dengan menggunakan gravity, so benang akan straight dan dia akan betul katakan ni piket piket kita. Piket yang ditanam dekat tanah. So kita make sure betul-betul hujung ini berada tengah-tengah piket kita ni. Piket ni kita tanam dekat titik A lah ni kat sini. So batu ladung tu mesti berada di tengah tu. Ni pun sama juga, ini ada piket. So kat sini akan ada batu ladung. So kira ada macam tu, dah set alat ni, kita akan cerak untuk yang di titik A sebagai bacaan ni X1 ni Y1. Pindah alat ke sini, baca Y2 X2. Kemudian kita akan tengok beza tinggi tu. Beza tinggi X1 tolak Y2, X2 tolak Y2. So campur beza tinggi tu bagi 2 untuk dapatkan aras laras titik B. Kita campur dengan aras laras A campur dengan aras laras campur dengan jumlah
apa nama, perbezaan beza tinggi lah. Yang ni lah. Okey. Campur dengan delta H. Okey. Jadi kita dah tahulah kat sini dia punya arah selaras di titik ini, kita dah tahulah sepatutnya. Daripada aras purata laut. Cuma yang B ni kita tak tahu berapa. Daripada sini ke sini. Okey, jadi cara dia macam tu buatnya. So kita dapat arah selaras ini campur dengan purata beza tinggi sebenarnya. Purata beza tinggi di sini. So kita akan dapat arah selaras di titik B. Okey, macam itulah. Okey, faham? Ada apa nak tanya? Ada lagi tak habis lagi Okey, di sebalik jarak, okey, disebabkan jarak dari alat ke staf tidak sama, akan wujud selisih Coleman. Okey, E 1/2 kita pakai formula ni per L meter, di mana L sama dengan jarak ufuk di antara X dan juga Y. Okey, kaedah alternatif untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan meletakkan staf betul-betul di paras air pada kedudukan X dan juga Y. Ini bermakna kedudukan staf di X dan juga Y adalah sama sahaja dengan kaedah yang biasa boleh digunakan untuk kerja ukur aras. Kaedah ini tidak sesuai jika jarak halangan terlalu panjang. Dan terlalu panjang seperti dari pulau ke daratan, kerana ia akan mengakibatkan kesan lengkungan bumi. Okey. Jadi kaedah yang pertama ini sebabnya bacaan ni kan pendek. Dekat sini kan pendek. Lepas tu baca ke Y ni panjang. Jadi kat sini akan menyebabkan berlakunya selisih kalimatan. Okey, untuk mengelakkan berlakunya selisih kalimatan, kita boleh menggunakan kaedah yang kedua yang paling bagus, yang inilah sebenarnya. Kita letak di atas paras air ni. Kita letak di atas paras air. Okey, supaya sebab paras, tapi jangan terlampau jarak sangat sebab akan ada kesan lengkungan bumi. Ini dia pendek lah. So kita letak betul-betul dekat permukaan air kat sini. Kita letak betul-betul pada permukaan air staf tu. Sebab apa? Permukaan air ini, okey, permukaan air. Sekejap Permukaan air ni biasanya ketinggian dia akan sama. Ketinggian di X dan juga Y ni akan sama ketinggiannya. Sebab air kan dia akan sentiasa horizontal, air ni. Jadi apabila kita letak betul-betul tepat di paras di permukaan air dan kita cerap di titik A sebagai pandangan hadapan, dan kita pindah ke titik B, duduk kat sini, cerap sebagai pandangan belakang. Kita jadikan ini sebagai titik pindah. Ini kaedah yang kedua, boleh juga. Kalau kita nak merentas sungai, ini kaedah yang kedua. Ini kaedah yang pertama tadi pun boleh, tapi dia akan ada juga error lah sedikit. Tapi kita dah hapuskan dengan menggunakan kaedah purata beza tinggi ni. Kita dah averagekan beza tinggi ni, so kita boleh kecilkan ralat tu. Okey, jadi kalau kaedah kedua pun boleh juga kita guna dengan kita letak ni. Ini sebenarnya sebab dia disebabkan tinggi sama ni, kita boleh pindahkan staf ni, kita boleh letak di kedudukan Y. Okey, kalau dekat keadaan normal untuk titik pindah dia tak boleh pindahkan dia punya staf ni. Untuk normal punya yang ada berjaan belakang dan juga depan, kita tak boleh pindahkan. Ini dekat atas permukaan bumi, tapi kalau atas air kita boleh pindahkan. Sebab kita assume ketinggian ini sama di Y dan juga di X dan juga di Y ni. Okey. Okay, kaedah lain ukur aras dengan letakkan staf di permukaan air. Ini jadilah. Okey, faham tak? Ada pertanyaan? Sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini. Ada.
Tak ada Ya ke tak ada ni? Boleh tanya. Tak ada Faham Yang untuk ukur aras salingan dan juga ukur aras di atas permukaan air. Ini disebabkan oleh ada halangan kan, seperti jalan raya. Kalau jalan raya ni kita tak boleh buat macam ni. Kalau ada tengah-tengah jalan raya kita tak boleh buat seperti kaedah yang kedua. Kita kena buat kaedah macam ni lah. Okey, kita kena buat kaedah macam ni. Sebab jalan raya dekat tengah tu, takkan kita nak pergi duduk tengah-tengah jalan raya tu, nanti kena langgar pula kita. So kita boleh buat kaedahnya macam ni. Okey. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, so kita boleh berhenti setakat ni, insya-Allah.